Ayat ni sambungan daripada cerita inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian ayat 1, 2 sampai 3 tu semua menceritakan anugerah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka, engkau, yaghfir laka Allah, engkau juga Allah mengampunkan engkau, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan disempurnakan nikmat kepada engkau, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberikan hidayah kepada engkau jalan yang lurus, wa yansuraka Allah nasran aziza, dan Allah akan beri kemenangan kepada engkau. Semuanya anugerah itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai daripada ayat ini dia menerangkan anugerah yang diperolehi orang mukmin. Itu tentera orang-orang mukmin yang ikut pergi ke Makkah yang nak buat umrah, betul kan? So, berhenti di stop oleh orang-orang musyrik sampai di Hudaybiyah. Apa ayat itu? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan as-sakinah. As-sakinah ni asal kalimat dia sin kaf nun, sakana. Kalau tuan belajar Arab kan, sakana tu tinggal. Aina taskunu, di mana awak tinggal? Di mana awak berteduh, bertenang? Rumah kita tinggal kita di mana? Makna dia bertenang di rumah kita. Jadi rumah tu dikatakan maskan, tempat kita tenang. Bila kita keluar rumah, kita sibuk dengan kerja kan. Bila balik rumah, kita jadi tenteram. Jadi sin kaf dengan nun tu makna dia sakana, tenang, sakinah, ketenangan. Makanya tuan-tuan, pisau dikatakan skin, alat yang boleh menenangkan, menenteramkan lembu kau, kambing kau, unta kau. Kalau dah kena sikit, dia akan tenang, tak bergerak lagi, tak memberontak lagi. Yang dikatakan apa? Sikin, pisau. Jadi dialah yang menurunkan as-sakinah. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang mengampunkan, Allah yang memberi kemenangan pada Hudaybiyah, Allah yang mengampunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Anugerah itu wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia itulah yang menurunkan. Anzalanya asalnya menurunkan, tapi boleh juga anzala ini mewujudkan, mencipta. Wa anzalnal hadid, dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadid, kami turunkan hadid, besi, mana turun dari langit. Jadi cipta, wujudkan besi. Cuba dengan sini, wujudkan sakinah, ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan ni payah nak ditakrifkan. Kata sebahagian ahli tafsir, susah nak mentakrifkannya. Sebab apa? Sebab hanya yang merasa ketenangan itulah yang faham apa itu tenang. Susah nak kita nak apa. Ada kata ketenangan itu apa? Aman daripada kegundahan, tak risau hati itu, tenteram. Ini payah dapat kan, bukan boleh dibeli dengan duit. Benda yang tak boleh dibeli dengan duit adalah ketenangan, kebahagiaan. Dia ada terjemahkan sakinah ni adalah kebahagiaan, ketenangan, kesenangan. Tidak takutlah maknanya, tidak gundah. Jadi Allah turunkan sakinah tu fi qulubil mu'minin, pada hati-hati orang yang mukmin. Itu syarat dia pula. Jadi sakinah tadi yang kalau kita tengok turunnya ketenangan di hati orang-orang mukmin tu pada muka surat 390 tu, dialah yang telah menurunkan ketenangan
lafaz sakinah itu maksudnya tuma'ninah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kullu sakinah fil Quran huwa hiya tuma'ninah. Semua kalimat sakinah adalah tuma'ninah, tenteram. Itu kata Ibn Abbas dalam tafsir Qurtubi. Jadi serupa dengan ni, sakinah tu maksudnya adalah tuma'ninah. Maka yang kita sembahyang tu salah satu cara dan rukun dalam mazhab Syafi'i tuma'ninah. Bila kita rukuk mesti ada tuma'ninah. Jangan rukuk naik terus. Nah, itu kita selalu tengok orang macam tu kan, apalagi sebenarnya sunat. Yang 7 rakaat tu, satu rakaat 7 minit. Satu. Mana ada sakinah? Tak sah lah sembahyang. Ya, dia mesti ada sakinah, tenang. Nah, seakan-akan yang bergerak tadi itu jadi tenang, tak ada kesibukan. Dia sekurang-kurangnya sekali subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallahil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, atau subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kalau kurang-kurangnya subhanallah wa bihamdihi. Mesti ada tuma'ninah. Sami Allahu liman hamidah, tuma'ninah. Allahu akbar sujud, ada tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Tenang, baru boleh angkat. Jadi kita macam tu lah. Tolong ajar anak-anak kita biasakan sembahyang tu tuma'ninah. Walaupun dapat 2 rakaat, tapi lengkap, sempurna, sebab ada tuma'ninah. Sambilan lah. Jadi Qatadah berkata maksudnya adalah ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi itu dia tadi, ketenangan itu didapati bila hati itu hati yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi punca dari iman. Jadi tuan-tuan, siapkanlah diri kita ni, diri orang yang beriman. Hati kita itu, jiwa kita itu adalah jiwa orang yang beriman. Jiwa orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita buat, baru dapat ketenangan. Jadi untuk mencari ketenangan ini, isilah dia dengan taat, dengan ibadah. Termasuk ni jihad ni, jihad ibadah yang paling besar. Jihad menjalankan apa? Menyebarkan agama. Jadi berhaklah mereka mendapat ketenangan. Jadi kita orang contohlah, kalau boleh hati kita gundah ke apa. Makanya Nabi SAW apabila hati dia fazak, keluh kesah atau tak begitu tenang, dia ambil apa, dia buat sembahyang 2 rakaat untuk menenangkan jiwa. Jadi kita macam tu, bila nak jiwa tenang, kita buat ibadah, baca Quran ke, berzikir ke, insya-Allah hati kita akan tenang. Sebab apa? Wa anzalas huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Tuan tengok, anzala ni dia ada kalanya dia pakai ilah. Dia menurunkan ilah ke hati orang mukmin. Tapi di sini dia tak pakai ilah. Ke ilah tu dia tak mantap. Jadi bila digunakan fi di sini, wallahu a'lamu bissawab, arti sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menurut bahasa bila pakai fi itu maknanya di dalam, bukan ke hati orang mukmin. Tapi Allah turunkan ketenangan itu fi, bertempat di dalam hati-hati orang mukmin. Mantap. Ketenangan itu betul-betul menguasai jiwa kita. Sebab itu, bagaimana yang katakan tadi, siapkan diri kita beriman, siapkan kebersihan hati dengan iman. Cuma cara dia tambah taat kita, buat ketaatan, jangan buat dosa, jangan buat syirik, jangan buat kekufuran. Sebab dalam surah Al-Anfal kata ayat 12,
Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Aku akan campakkan ke dalam hati orang kafir itu ru'b, ketakutan. Tengok tu. Pada ayat sana tu, ayat surah Al-Anfal tu, ada kekufuran, maka Allah campakkan ke dalam hatinya ketakutan, gusar, tak tenang. Jadi kita bila hati kita itu buat dosa ke kita, maka hati kita akan gusar. Kita mengingkari perintah-perintah Allah, kita buat maksiat, kita jauh daripada Allah, jauh daripada mengingat Allah, maka hati kita gusar, hati kita tidak tenteram. Macam mana nak mengubahnya? Dekati Allah Subhanahu, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana mendekatkan diri kepada Allah Taala? Buat perkara-perkara yang taat. Kurang-kurangnya bertasbih, berzikir, kurang-kurangnya baca Quran, sembahyang sunat. Makanya bila kita sembahyang dan dikaji ada beberapa orang profesor kaji sembahyang tu, dia akan memberikan ketenangan. Salah seorang pengkaji ini adalah pensyarah Cina. Dia tak Islam, tapi bila orang sembahyang tu dilekatkan benda-benda wayar tu, itu dia tengok pada apa tu, nampak ketenangan otak, ketenangan jiwa seorang yang sembahyang tu. Dia nampak dia punya apa nama tu, gelombang dia, nampak ketenangan. Orang Cina, bukan Cina Muslim, Cina non Muslim. Jadi semua perbuatan taat dia akan mengakibatkan ketenangan. Dulu saya pernah cerita kan di Spanyol, kedai itu Arab jual benda-benda Islamik lah, minyak wangi apa semua kan. Datang orang Kristian yang tak pandai bahasa Arab, yang dia bukan Islam, tak pernah ayat Quran, tapi masuk ke kedai itu sedang ada kaset berputar baca Al-Quran. Akhirnya dia lama teman dan dia menangis. Sebab yang dengar tu bila ditanya, "Kenapa kau menangis? Kau faham ke?" Tidak. Tapi aku mendengar dengan hati. Dia boleh menangis. Masalah yang tuan-tuan, kita berjumpa tak pernah menangis. Pucuk apa? Mungkin ada something wrong dalam hati kita. Berbaiklah, berbaiklah, berdamailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita ni adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jangan jauh, jangan berkelahi dengan Allah Taala. Jangan menjauhkan diri kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Membuat maksiat, tak berdamai, tidak bertaubat, tidak buat taat, tidak buat perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila hati kita tak diisi dengan ketenangan yang dari Allah Subhanahu wa taala, huwallazi, dia yang menurunkan, dia yang mewujudkan sakinah itu dalam hati. Bila kita tak mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka yang dekat kepada kita roh, ketakutan. Sebab hati bila dia buat dosa, dia akan ada satu titik hitam. Sekali buat dosa, hitam. Sekali buat dosa, hitam. Lama-lama hati itu berpenyakit. Fi qulubil marad, pada hati mereka ada penyakit. Kalau tak cepat diubat, fazadahumullahu marada, Allah akan tambah penyakit lain pula. Na'udzubillah. Jadi untuk menghindarkan penyakit-penyakit ini, bila tersilap, berdamai kepada Allah. Astagfirullah. Ambil wudu, bayang Quran. Ya, siapa yang buat dosa, dia berwudu macam wudu aku ni, lalu dia sembahyang 2 rakaat, maka Allah akan hapuskan dosa. Bersihlah hati kita. Atau dengan apa namanya, dengan mendatangkan, membuat perkara-perkara yang hasanah. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya orang yang buat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sayyi'at, akan menghapuskan sayyi'at, kejahatan-kejahatan. Salah satunya
ayat itu, pangkal ayat itu aqimis shalah, tegakkanlah sembahyang. Kemudian datang ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat itu buat baik, apa saja kebaikan. Tapi bila ayat itu diiringkan macam itu, maknanya hasanat itu adalah salat, buat sembahyang sunat. InsyaAllah datanglah ketenangan. Qatadah berkata maksudnya adalah ketenangan yang diwujudkan di hati orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW pada saat atau pada peristiwa Hudaybiyah. Jadi tenang. Maknanya apa? Walaupun dah pakai umrah, dah pakai kain ihram nak masuk ke Makkah, maka bila pada Hudaybiyah itu ditahan oleh orang musyrik, tapi Allah turunkan ketenangan hati mereka. Cuma dikatakan itu mereka taat dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang pada mulanya mereka tu agak memberontak. So dah pakai kain ihram, sudah berniat ihram di Gerah lagi, ya, di apa namanya Dzul Hulaifah, sudah pakai ihram di sana. Tahu-tahu bila dah nak dekat Makkah, dah masuk kota Makkah tu, stop, tak boleh tahun ni, balik tahun depan, buat perjanjian. Padahal mereka sebelum ada perjanjian kepada orang-orang musyrik, mereka dah berjanji bai'atul ridwan, taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat. Tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perjanjian yang dulu kita baca, perjanjian yang berat sebelah tu, maka bila mereka dah patuh taat kepada Rasulullah, mula-mula mereka tu agak memberontak sedikit, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Dia beranggapan bahawa Rasulullah terima perdamaian Hudaybiyah ni atas ijtihad dia. Tapi bila mereka tahu itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beriman, mereka percaya, mereka patuh. Jadi ketika hati mereka menjadi tenang kerana ketundukan dan kepatuhan tersebut, jadi akhirnya mereka patuh, mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih kambing yang dibawa itu, dan dia buka ihram, maknanya dia pakaian biasa, dia tidak lagi ihram. Sahabat-sahabat pun ikutlah. Jadi ketenangan itu diakibatkan keimanan. Mudah-mudahan kita bolehlah ucap dengan ayat ini. Ketika hati mereka menjadi tenang karena ketundukan dan kepatuhan tersebut, maka keimanan mereka pun semakin bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada. Itulah ayat yang berikutnya itu. Liyazdadu imanan, supaya mereka bertambah. Jadi bila dah ketenangan itu ada, maka keimanan itu bertambah. Yazdadu imanan, supaya mereka itu bertambah keimanan ma'a imanihim, bersama keimanan mereka yang sedia ada. Jadi tuan-tuan, kita ni nak cari iman ni, fazidnahum huda. Orang yang betul-betul mencari hidayah, maka Allah tambahkan hidayah. Jadi orang yang sentiasa mencari keimanan, menambah keimanan mereka dengan amal-amal soleh, dengan membaca, dengan belajar, bertambahlah keimanan mereka. Sebab apa? Dia ayatnya, dia tambah beriman, maka Allah akan tambah iman. Iman dah ada dah, maka ditambah keimanan mereka. Bila bertambah keimanan, bertambahlah ketenangan. Jadi itulah maksudnya liyazdadu imanan. Allah Ta'ala turunkan sakinah tadi, liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah keimanan mereka dengan keimanan yang sedia ada. Setengah ulama kata hal ini bukan ketika hidup, nanti di syurga, bila mereka masuk syurga bertambah lagi keimanan. Ada juga yang kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini di dunia. Jadi dengan pembahasan ini
Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya bahawa iman yang ada di hati itu memiliki tingkatan. Ini ulama kata iman ini bertambah dan berkurang. Jadi kalau dia bertambah, bertingkat tadi, tambah iman, tambah taat, tambah tinggi keimanan. Kita ni kan kadang iman kita ni kan kejap iya, kejap kurang. Jadi tingkatan kita pun macam tu je lah. Jadi nak meningkatkan keimanan kita, nak menambah keimanan kita, maka perbuatan taat kita, perbuatan soleh kita, perbuatan hasanat kita akan menambah keimanan kita. Jadi iman tu ada kalanya berkurang, ada kalanya bertambah. Maka mudah-mudahan kita sentiasa bertambah lah. Macam mana nak menambah keimanan itu? Dengan amal taat. Jadi bila kita buat perkara yang maksiat, bila kita buat dosa, keimanan kita berkurang. Salah kalau berkurang sikit tambah banyak tak apa. Ini kurang sikit, kurang. Dan itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat dosa, terasa seronok buat dosa, terasa manis di dosa, terasa hebat di dosa. Kita buat itu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya bila kita tak boleh nak buat taat, tak boleh nak sembahyang sunat, tak boleh nak bersedekah, tak boleh nak buat baik, itu azab Tuhan. Faham dia? Kita Quran ada tapi kita tak terasa seronok. Tak terasa seronok baca Quran. Mana yang baca Quran? Kalau kita tengok susunan Quran tu dari tahun lebih macam tu lah susunan Quran. Maknanya kita tak terpanggil untuk berseronok dalam beribadah. Akibat itu siksa daripada dosa. Sebaliknya, bila iman bertambah, amalan taat kita bertambah, maknanya itu salah satu tanda Allah balas kebaikan. Allah balas kebaikan kita sebab kebaikan kita itu membawa kebaikan. Bertambah seronok. Jadi hati-hatilah dengan dua perkara ni. Kita ni seronok buat salah ke, bertambah-tambah seronok buat salah ke, maka itu adalah tambah-tambah jauh pula kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dikatakan bahawa iman itu ada bertingkat-tingkat. Jadi kita berusaha meningkatkan keimanan itu dengan cara taat, buat taat. Ialah kita ni tidak perfect. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita terjatuh. Tapi jangan ketagihan dalam jatuh. Jangan seronok dalam jatuh. Itu aja. Balik kita kepada Allah Taala, kita taubat, kita minta ampun, tinggalkan kerja-kerja yang tak betul. Allah berfirman, walillahi junudus samawati wal ardh. Dan sungguhnya Allah walillah, Allah memiliki tentera-tentera samawat, tentera-tentera langit dan bumi. Maknanya dalam peperangan Hudaybiyah ni, dalam peristiwa Hudaybiyah ni, kalau Allah nak, Allah punya tentera, sama ada dari jenis malaikat ke, jenis jin ke, atau mana-mana tentera-tentera yang lain. Firaun ditenggelamkan oleh tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Air tenggelam. Namrud yang begitu kejam dan hebatnya, dia dibunuh oleh tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang kecil, nyamuk, mati. Jadi kalau Allah nak turunkan malaikat aja pun, seorang aja malaikat itu turun, habis semua. Tapi kenapa Allah tidak buat macam tu? Dia nak usaha. Allah tak nak mudah-mudah dia macam tu. Bila ada orang musuh kan, habis musuh banjir, mati semua tanpa ada usaha daripada kita, tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar mula-mula. Atau ada musuh Islam tanpa ada usaha kita memerangi.
atau berdakwah kepada orang-orang yang jahat-jahat ini, maka Allah tak turunkan. Tapi kalau Allah nak, walillahi junudus samawati wal ardh, Allah punya tentera-tentera. Jadi bila ada tentera-tentera Allah ni, maka dia merupakan satu pemberi semangat kepadanya, motivasi kepada kita. Maknanya apa? Maknanya bila disebut tentera-tentera Tuhan, biasanya sebelum tu ada kegundahan, ada pertempuran. Maknanya sekali lagi, ingat selalu, kalau kita ada dalam kegundahan, ada ketakutan, maka jangan lupa cakap Allah ada tentera. Pernah saya cerita dulu, katakan pelajar Malaysia, bila dia lalu tempat sunyi, ada orang besar, tinggi, jahat nak merobot. Tapi bila dia lalu, lepas, orang belakang dia kena, dan lelaki itu masuk penjara. Akhirnya pendek cerita, dia tanya lelaki itu, dia minta kebenaran supaya jumpa sama dia di penjara. Lalu dia tanya, waktu aku lalu tu kenapa kau tak usir? Kenapa orang belakang yang kena? Dia kata apa? Aku tengok kiri kanan kau ada orang pengawal besar dari aku lah. Jadi aku takut. Nah, rupa-rupanya bila dia lalu di depan penjahat ni, dia baca ayat kursi. Dia percaya dengan ayat kursi itu akan boleh mengawal. Itu salah satu. Jadi kita tuan-tuan, bila ada takut, bila ada orang nak ganggu, ingat tentera Tuhan. Oleh sebab itu, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amalkanlah apa yang diperintah Allah Taala. Hindarkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan tentera-tentera. Tengok kejadian yang terbaru di Palu, bila datang bayar maghrib, yang datang semua yang 4 orang, yang lain semua umat ini yang tak Islam tu, yang Islam semua pergi pantai, sebab pantai nak diresmikan lepas maghrib itu. Yang sembahyang ada 4 orang. Bila azan, bila disapu semua, bila jadi gempa tu dan tsunami itu semua terbalik, bila berikut dalam 2 hari tu. Lepas 2 hari, dia tentera Allah punya kerja. Dia boleh naik, dia hidup, dia sapu, dia selamat. Bila ditanya orang, apa yang kau makan selama 2 hari di bawah tanah, dia kata, aku berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah doa Nabi Yunus. Dalam kegelapan perut ikan, dia boleh selamat ke darat. Serupa dengan untuk Bilal kan. Orang muda lagi. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah makan minum dia dalam bawah tanah. Dia boleh keluar. Tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang yang dikawal oleh tentera Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada malaikat atau yang lain-lain, maka dekatkanlah selalu diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut. Lillahi junudus samawati wal ardh. Jangan takut. Kita ada tentera Allah pengawal. Makanya kalau tutup pintu malam-malam, baca ayat kursi ke, baca doa-doa, Allah akan kawal pintu rumah kita. Ada orang nak buat jahat pun dia tak nampak rumah kita, insya-Allah. Dan pilih Allah tentera-tentera langit dan bumi. Maksudnya, andaikan Allah mengutus satu malaikat saja, tentu dia boleh membinasakan semua orang-orang kufar ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan jihad dan perang. Jadi usaha itu mesti ada. Tak boleh tawakal. Tentera Allah kan ada, tapi tak berjihad. Tak jadi. Suruhlah mereka seorang aja turun, punahkan orang kafir ni, tak jadi. Dia nak kita bergerak. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang menolong engkau, memperkuat engkau
Allah Ta'ala menolong perjuangan itu bil mukminin, dan dengan orang mukmin. Bukan Allah semata-mata, tapi mesti ada usaha daripada orang mukmin. Dan ambil sabab-sabab lah. Jangan tawakal saja, mesti ambil sebab-sebab yang sewajarnya, yang boleh kita amalkan. Rasulullah SAW bila dia nak hijrah daripada Makkah ke Madinah, mungkin pernah ada cerita tu, pulang balik Madinah tu di sana, tapi Rasulullah pergi ke sana, arah ke Yaman, arah ke Arafah. Dia berlindung naik atas bukit Sur, Jabal Sur, ada Madinah. Itu teknik yang strategik dia bila pergi sana terus, maka orang tahu dia akan ke Madinah. Tapi cara dia pergi kan, orang tak perasan. Itu salah satu cara. Jadi tuan-tuan, taktik atau usaha kita mesti buat. Kalau nak berjaya dalam peperiksaan anak-anak kita, tak boleh baca Rabbi syrah li sadri atau la ilaha illallah dan sebagainya. Dia mesti nak belajar. Makanya doa yang selalu saya ajar sama pelajar lain, kalau nak ujian ikut saya kata, banyak ikut Allahumma, kawan budak-budak ikut Allahumma la tajadi ma, dia ikut la tajadi ma, la ashbasha, rajin baru dia faham. Ya Allah, la tajadi malas, jangan malas membaca, rajin. Jadi itulah ketua nak periksa, mesti rajin membaca. Kalau nak baca doa saja macam itulah kan. Jadi tuan-tuan, kita mesti ada usaha, barulah boleh tawakul. Fa idza azamta, jika engkau dah azam, siap dengan usaha semua, barulah tawakal Allah, barulah serahkan diri kepada Allah Taala. Dan tak boleh pula sepihak saja. Oh, aku ada tulang empat kerat, berdoa tidak, tak jadi juga. Ya, jadi dua-dua mesti ada. Barulah Allah kirimkan tenteranya, seperti pada perang Badar kan. Bila pada perang Badar, Allah kirimkan 1000 malaikat. Ada sebagian ulama kata malaikat yang 1000 itu sekadar nak bagi gembira kepada orang-orang supaya semangat. Tapi ramai ahli tafsir kata